Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada Imam Besar Masjid Negeri, kepada Fadilatul Ustaz Ihsan dari Majlis Agama, kepada moderator dan kepada segenap para asatizah alim ulama, wabil khusus kepada segenap hadiri wal hadirat hafizakumullah. Sebelum kita mulakan akidah hafidah, saya kena jawab dulu soalan ni. Cuma saya dimaklumkan Zuhur pukul 12.20, jadi 5 minit atau 3-4 minit sebelum azan saya kena berhenti. Tu 1 jam lah. Saya cuba khatamkan kitab Al-Aqidah Al-Hafidah. Lepas Zuhur kita ada makan siang. Lepas makan siang kita akan sambung sampai asar. Kita khatam insya-Allah sughra sebelum asar. Jadi lepas asar ada acara penutupan insya-Allah, kan? Boleh Dan jam di Sarawak ni saya memang keliru sikit. Maaflah. Zuhur 12.20. Kita tak pernah kat Kuala Lumpur 12.20 Zuhur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab yang ni dulu. Adakah akidah uluhiyah dan rububiyah adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah? Kalau yang dimaksud akidah tauhid uluhiyah dan rububiyah dengan maksud yang mana? Kalau uluhiyah rububiyah dengan maksud pembahagian iftiqar dan istighna yang disebutkan oleh Imam Sanusi di dalam kitab Ummul Barahin, kan? Maka itu adalah sesuai ahli sunnah wal jamaah. Maksud dia apa? Uluhiyah itu bermakna istighna. Allah SWT maha kaya, tidak berhajat kepada lainnya. Dalam dia apa? Ada sifat wujud, kidam, baqa' dan lain-lain. Kalau kita kata Allah SWT ada sifat dia adalah sifat iftikar, iaitu segala sesuatu berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun, kan? Itu adalah sifat seperti kalam, sama, basar, wahdaniyah dan lain-lain. Nampak tu? Ini ada pembahagian dia dua. Kalau itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau diberikan definisi tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid beriman bahawa Allah adalah Tuhan, yang ada Tuhan yang menciptakan alam ini, yang mentadbir alam ini. Contoh dia, Islam percaya Allah yang mentadbirkan alam ini. Fir'aun pun bertauhid tapi tauhid rububiyah, dia kata. Abu Lahab pun bertauhid tapi tauhid rububiyah. Yang bezakan adalah tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadahnya. Maka umat Islam ini yang bertauhid uluhiyah, versi mereka lah. Jadi orang yang macam Fir'aun, macam Abu Lahab tidak ada tauhid uluhiyah. Yang ada tauhid uluhiyah ni mereka sahaja. Orang yang pergi kubur, bertawasul, beristighasah ni tak ada tauhid uluhiyah sebab dah buat syirik, sembah kepada kubur. Dipanggillah kuburiyun. Sampai hias kubur pun dia tuduh kita ni buat jadi macam kek. Macam-macam lah dia fitnahnya. Ini adalah dipanggil pembahagian tauhid yang salah. Kerana apa? Isu tauhid uluhiyah yang menafikan tawassul dan istighasah kepada orang yang telah meninggal menafikan sebagai Islam, bahkan mengatakan bahawa ini adalah syirik. Ada yang kata syirik akbar, ada yang kata sesat sahaja, tak berani syirikkan. Itu semua melanggar khilaf mu'tabar. Kerana apa? Kerana ulama majoriti ahli sunnah, termasuk Al-Imam Subki, termasuk Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Imam Ramli, termasuklah Imam Nawawi,
itu mengharuskan tawassul dan istighasah. Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu', dia meratakan kalau kita pergi ke makam Nabi SAW, pergi ke Madinah, pergi solat ke Raudah, lepas solat Raudah pergi menghadap ke makam Nabi SAW, lalu berdoalah di situ, mintalah syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu ada dalam kitab Majmu'. Apakah kita hari ini nak sesatkan Imam Nawawi? Ni yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Apakah kita nak mensyirikkan Imam Nawawi yang mengarang kitab Minhajut Talibin? Ni tepuk dada tanya selera. So, pembahagian yang tauhid rububiyah uluhiyah yang salah itu jelas ditolak. Dan itu merupakan keputusan Muzakarah MKI tahun 2014. Tahun 2014 ada Muzakarah MKI yang bahas fatwa perbahasan itu dan dijadikan fatwa oleh beberapa negeri. Boleh rujuk. Itu. Apakah perbezaan tauhid 3 dengan sifat 20? Beza jauh. Sifat 20 ini pendekatan sifat 20 untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang telah disusun oleh Imam As-Sanusi, yang diambil daripada ulama-ulama dan kitab-kitab ahli sunnati wal jamaah di kalangan Asy'ariyah. Dan dia telah dipegang oleh ulama sejak beratus tahun lamanya, tuan-tuan. Bukan baru. Telah dibahas oleh ulama sejak Al-Imam Baihaqi, Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dah bahas tauhidul af'al, tauhidul zat, tauhid sifat. Ni dah dibahas. Imam Abu Hasan Asy'ari dah bahas dalam kitab Al-Luma'. Dah ada lengkap. Tak boleh tipu, kitab pun ada. Tapi hari ini banyak yang memain media untuk memesongkan manusia, memesongkan umat Islam. Tu yang bahaya. Itu sifat 20. Ada yang tuduh sifat 20 ni adalah dari Greek, tu tak betul. Saya baca kitab falsafah, saya tak jumpa pun sifat 20 dalam kitab falsafah. Falasifah Greek tak ada. Tauhid 3 masalah dia rububiyah uluhiyah lah. Ulama kata, Syekh Ali Jum'ah kata tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat ini tauhid yang digunakan untuk mengkafirkan umat Islam, which is true. Dalam tauhid itu siapa pergi kubur ni boleh jatuh kufur. Ada satu kitab nama dia Kitab Tauhid, ditulis oleh salah seorang ulama Saudi Arabia, nama dia adalah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, masih hidup. Dalam kitab tu dia jelas kata istighasah ni syirik akbar. Itu macam mana Syekh? Syirik akbar. Itu tauhid rububiyah uluhiyah. So kita nak mensyirikkan ke Imam Romli, nak mensyirikkan ke Imam Nawawi, nak mensyirikkan Imam Subki. Tak berani teman. Nah ini. Tu perbezaan dia. By the way, tauhid 3 ni banyak dah menolaknya pada hari ini. Dan semoga semakin jelaslah dalam bab ini. Assalamualaikum doktor, macam mana cara untuk kita menjaga akidah kita supaya peristiwa Abdul Rahman Muljam tidak berlaku kembali? Isu takfir mengkafir ni, kita kena faham, kafir mengkafir ini adalah ditolak di dalam ahli sunnah wal jamaah. Imam Ghazali dia ada karang kitab nama dia Faisalut Tafriqah. Pegang kitab tu. Faisalut Tafriqah. Bahasa Syekh Usamah Said Az-Zahari dia kata apa? Mahma kanat firqatut takfir mawjud. Mahma kanat, selagi mana adanya pemikiran takfir ni maksud dia mengkafirkan ahlul kiblat, itu wujud, perlu untuk ditolak. Walaupun di dalam ahli sunnah sendiri, sebab ada di kalangan ahli sunnah yang juga membawa pendekatan takfir, maka akhirnya dikafirkanlah. Faham ni? Contoh dia, inilah bahaya. Imam Ghazali kata apa? Al-khata'u, tersalah mengkafirkan satu orang Islam di sisi Allah, orang itu Islam seorang tersalah. Dengan 1000 orang kafir di sisi Allah, kita tersalah, kita anggap dia 1000 orang tu Islam.
Lebih ringan menganggap 1,000 orang yang Islam ini, orang kafir ini sebagai Islam, ini lebih ringan daripada 1 orang Islam di sisi Allah kita kafirkan dia. Faham? Berarti bab kafir ni tutup mulut, ikat. Tak boleh kafir mengkafir ni, tak boleh. Boleh faham? Hadir wal hadra afidakumullah. Nah, ini kena jaga dalam bab ni. So, kita tolak bab takfir. Tak kisah dalam firqah apa pun. Golongan yang mengkafirkan orang tawasul, istighasah, menuduh syirik dan lain-lain, itu dah jelas memang makanan mereka sejak dahulu. So kita tolak. Hatta di dalam ahli sunnah wal jamaah, ada di kalangan Asy'ariyah ini, dia pakai baju ahli sunnah, tapi kerja dia duk kafirkan orang. Kita tak nampak, mungkin dia duk baik depan kita, macam kesenyum, macam baik. Pakai rida, bermaulid, pukul gendang, juga selawat. Tapi kalau tuan-tuan baca buku dia, yang asal, yang dia simpan, dia tak baca depan orang. Dia baca dekat depan murid-murid dia, yang tutup, tak ada rakaman, baru dia baca. Itu penuh dengan takfir. Contoh dia, sebab tok guru dia nama dia Syekh Abdullah Al-Harari. Alim. Tapi dalam bab takfir ni dia tulis kitab nama dia Tahzir Syar'i Al-Wajib. Dalam kitab Tahzir Syar'i Al-Wajib tu dia kafirkan Syekh Ramadan Al-Buti. Dalam kitab At-Ta'awun dia kafirkan Syekh Habib Ali Al-Jufri. Dia tahzir Imam Al-Ghazali. Dia kafirkan Mutawali Sya'rawi. Dia kafirkan Syekh Yusuf Qardawi. Itu semua kafir habis. Ibn Taymiyah, Muhammad Abdul Wahab tak tertinggal, kena kafir. Ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah, ini bukan manhaj Asy'ariyah Maturidiyah yang sebenar, ini bukan manhaj Al-Azhari. Sebab apa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelum dia meninggal, dia panggil murid-murid dia kumpul, panggil, "Ishhad alayya, saksikan aku bahawa anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah." Aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli qiblah. Tapi golongan ini, pengikut Syekh Abdullah Harari ini, murid dia nama dia, golongan ini panggil Ahbash. Dan Ahbash ini memang terkenal takfir. So di negara Arab ni dah jelas. Negara Arab ni jelas dia orang tolak. Malaysia sampai hari ini banyak yang tak jelas. So saya kena jelaskan. Saya kena jelaskan. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Ni. Macam mana cara kita nak menghadapi golongan yang ditegur dan diberi nasihat? Sebab ada kawan saya yang menegur rakannya tak solat. Terus kawan yang tak solat ni marah-marah, tanya apa kelayakan tegur belajar kat Mesir ke apalah. Kita kena faham, amar ma'ruf nahi munkar ni ada martabat dia. Jadi dalam hadis Nabi, bila kita ada sultah, kekuasaan, bilyadih, dengan tangan. Bila kita ni ulama tapi bukan kerajaan, bilisan, dengan hanya teguran. Bila kita ini orang awam, bil qalbi, dengan hati sahaja. Orang awam tak boleh tegur. Tegur pun tak boleh. Kecuali yang dia lebih tinggilah. Contoh dia bapa kepada anak. Dia pakcik kepada anak saudara. Itu lainlah. Tapi orang awam bahaya. Sebab apa? Aktivis. Di Kuala Lumpur, di Semenanjung ni ada aktivis Islam. Baguslah, niat dia bagus untuk aktivis. Cuma masalah dia kadang-kadang dia orang ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Bila dia tak ada ilmu, dia rasa ini mungkar, dia terus amar ma'ruf nahi munkar, bawa press conference, bakor, buat macam tu. Benda tu benda khilafiyah. Benda tu benda yang tak betul. Benda tu benda perbincangan ulama. Tak betul lah kan? Betul. Tambah jadi fitnah. Ini orang macam ni yang saya dari dulu tolak. So orang awam kalau tidak ada ilmu, dia kena tutup mulut, ingkar dalam hati. Kecuali dia bapa, dia ada anak, dia nak anak dia berilmu, dia tegur. Itu lain lah, tu kenalah. Sebab dia yang memiliki sultah, kita panggil.
Tapi kalau orang awam tak nulis sultah, tak boleh. Dia bil qalbi. Cukup dengan hati. Selesai. Itu SOP dia. Kalau ulama, dia kena tegur. Orang yang macam ni macam mana? Tengoklah siapa kawan dia yang dia nak tegur. Khatibun nasi ala qadri uqulihim. Kita bercakap dengan manusia ini dengan kadar fikiran dia. Sekira dia punya akal dia tak capai, kita jangan paksa, tuan-tuan. Kan? Kita nak contoh dia lah, dekat luar sana tu ada orang memang kerja dia tak pernah solat, tak pernah apa. Kalau kita kata, pakcik solat tak boleh ni. Jom kita pun bawa apa? Kita bawa organisasi Badar untuk menjalankan amar makruf nahi munkar. Itu tak betul lah. Itu bukan tugas dia. Itu kena suruh pejabat agama, dia yang ada sultah. Betul. Nak tegur dengan lisan cukup umum, ceramah, nasihat. Bil hikmah. Kita tolong dulu. Tolong, dah baik, dah tolong. Dia pun baik dengan kita, dia tolong aku banyak. Kita ajaklah dia. Geng. Saya tak tahulah kalau bahasa kawan-kawan saya dari Sabah. Geng. Jom geng. Aku mau Jumaat ini, mau baca tahlil. Ikut boleh geng? Tahlil apa? Dia kata, tahlil ni akikah anak ni. Ni contoh dia. Dia pun datang, boleh ikut sikit. Lama-lama solatlah dia. Betul. Ini contoh dia. Bil hikmah. Saya ada orang yang saya tahu, hadirin wal hadirat. Dia orang ni tak pernah solat, tak pernah apa, minum ada semua, rogol, semua dia buat. Dosa yang dia buat. Tapi dia suka muzik. Gitar, pakai anting-anting, tattoo. Sebab dia suka muzik. Satu hari tu dia tengok orang soleh pakai serban putih, duk maulid. Dia suka lagu maulid tu. Dia teringin nak belajar pukul gendang. Saya cakap lah, Bib, nak belajar maulid, Bib. Boleh, marhaban. Tapi ini masjid, tak bisa kalau pakai celana kayak gitu. Dah, cariin sarung. Bagi dia sarung. Kan, rambut pang. Pukul gendang, belajar kotak betul pukul, pelan-pelan. Ni waktu solat dulu ya, boleh. Kata, okey solat. Dia tak solat, duduk tepi. Tiap-tiap hari, dia mulalah tanya, solat itu apa? Ni solat ni. Saya kena Islam dulu lah. Oh, bukan Islam. Tak tahu dia kata. Dia tak tahu. Memang tak tahu. Alhamdulillah, syahadah, solat, belajar baca Quran. Sekarang dah tak ada pang, tak ada anting-anting, tak ada ni. Semua dah tak ada. Seluar dah pakai sarung, pakai baju putih, kopiah putih. Cuma tattoo tu ada lagi lah kan. Tak boleh buat apa lah. Maulid, itu dia pandai tu. Alhamdulillah. Yang penting dia pergi solat. Sebab tu jangan terus kufur nikmat. Oh apa ni pukul-pukul gendang apa ni maulid ni bidah Rasul tak buat terus. Tak boleh. Kan ni. Orang tu solat je. Satu orang dapat solat pun syukur je. Ini hadir wal hadir afizakumullah. Bersyukur je. Bukan satu, beratus yang saya tahu. Baru-baru ni dari Norway. Dia datang ke Malaysia semata-mata nak belajar main pukul gendang kan. Datang ke Zawiyah kami kat Bukit Damansara tu. Ini hadiri wal hadir afizakumullah. So itu cara dakwah dia. Jadi bil hikmah, sabar. Allah yang bagi hidayah bukan kita walaupun kita nak. Betul, kita pegang benda tu. Dan ini juga saya nak tambahlah sikit. Mungkin ada kawan-kawan saya sendiri mungkin ada yang tak setuju. Tapi saya bagi tahu, bil hikmah tu sampai dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Ibnul Abidin, kita dilarang untuk kata kepada seorang yang bukan Islam, kafir zimmi, kita panggil kafir zimmi dalam satu negara, ya kafiru, kita dilarang. Sebab benda tu akan menyakiti dia. Bayangkan hikmah daripada dalam kitab Raddul Muhtar, Imam Ibn Abidin tu, dia letakkan benda tu untuk apa? Pentingnya kita jaga hati walaupun orang yang bukan Islam. Salah satu dia hikmah untuk tarik dia. Kita berakhlak karimah ni boleh menarik mereka ke dalam Islam. Betul ke tidak? So itu yang kita kena pakai. Okey. Soalan terakhir.
Allah Maha mengetahui. Adakah Allah telah mengetahui siapa yang masuk syurga dan neraka? Ya, Allah Maha mengetahui semuanya. Jadi kenapa kita diperintahkan beribadah sedangkan Allah telah mengetahui siapa yang masuk syurga dan neraka? Adakah itu takdir? Pertama, ya, itu takdir. Kenapa kita diperintahkan? Allah pun tahu siapa yang akan solat, siapa yang tidak akan solat. Allah pun tahu siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Allah pun tahu siapa yang nanti rasa-rasa, Allah yang takdirkan aku tak payah solat, so aku tak payah solat. Itu pun Allah tahu. Cuma tuan-tuan tahu tak? Pakcik-pakcik tahu tak? Makcik-makcik tahu tak? Puan-puan tahu tak? Kita tahu tak takdir kita besok? Bukan besok, Zuhur nanti kita tahu tak takdir kita? Kita tak tahu. Yang kita tahu, Allah perintahkan kita buat ibadat. Allah perintahkan kita solat. Ini kita tahu. Kita tahu ada syurga, ada neraka. Kita tahu kita mungkin akan masuk syurga, mungkin akan masuk neraka. Kita tahu orang beriman akan masuk syurga, kekal di dalamnya. Walaupun mungkin disiksa dulu dalam api neraka. Kita tahu kalau kita bukan orang beriman, kita akan kekal di dalam api neraka. Ini yang kita tahu. Yang kita tak tahu, kita ni golongan mana, betul? So, kalau kita tak tahu, kita berharap tak kita masuk syurga? Kita berharap tak kita menjadi ahli syurga? Kita berharap tak masuk syurga tanpa hisab? Kita berharap. So, kalau berharap, kita dah tahu perintah Allah untuk beribadah. Kita berharap tak Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita menjadi ahli ibadat dan kita masuk syurga? So, kita buatlah yang kita tahu. Kan? Sebab saya tahu, yang kita tahu hanya tanda-tanda orang masuk syurga. Betul? So, kita kenalah cuba sedaya upaya supaya kita termasuk tanda-tanda tersebut. Sebab itu baginda SAW berdoa, semoga diberikan takdir yang baik, dijauhkan takdir yang buruk. Kita tak nak takdir yang buruk tu. Takdir buruk ni apa? Takdir yang dia tak dapatlah syurga. Dia su'ul khatimah. Kita tak nak. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Oh Allah, tutupkanlah diriku dengan husnul khatimah. Janganlah tutupkan diriku dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu penutupan yang buruk. Boleh jelas kan? So, kalau ini yang jelas bagi kita, kita buat apa yang jelas. Nah, ini. Sebab saya takut nak jeopardize nasib saya. Kita hidup sekali sahaja, bukan berkali-kali. Kita hidup sekali sahaja. Saya takut jeopardize nasib kita sehingga kita akan dicelupkan dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya takut tu. So, saya nak buat ibadah sebanyak-banyak. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Baik, insya-Allah kita masuk kepada akidah sughra, dipanggil dengan akidah al-hafidah. Hafidah tu maksud dia cucu perempuan. Dah 11.21. Kita kena berhenti pukul 12.15. Semoga khatam. Okey. Ini terjemahan Ustaz Raja Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syekh al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulnya. Itu saya dah tak terangkan, dah panjang tadi. I'lam, ketahuilah, i'lam anna maulana jal azza wa jalla wajibul wujud wal kidamu wal baqa'u. Okey. Kalau kita lihatlah yang tadi tu tuan-tuan. Kalau lihat yang tadi tu, dia kata yajibu famimma yajibu li maulana jalla wa adza ishruna sifatan wa hiya al wujud. Nampak? Dia terus al wujud. Terminologi yang ni dia lain sikit. Dia wajibul wujud. Apakah dimaksudkan dengan wajibul wujud? Wujud yang mesti wujud. Kita ini jaizul wujud. Kewujudan kita ini boleh wujud, boleh tak wujud. Kewujudan Allah ini mesti wujud, wajibul wujud. Sebab tu dipanggil wajibul wujud.
Hadirin wal hadir hafizakumullah. Kita tak boleh nak terima, akal tak boleh nak terima adanya kita itu wujud. Kita takkan boleh terima, maaf. Kita takkan boleh terima adanya Allah itu wujud yang akan menerima ketidakwujudan. Itu akan jadi jaizul wujud. Dia kena Allah SWT itu adalah wajibul wujud. Itu dia sebut wajibul wujud. Iaitu hukum akal. Akal mengatakan ia mesti wajibul wujud. Apakah hukum akal sahaja tu nanti kita bahas pada pertemuan sughra-sughra. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala tentu ada pembuktian. Tentu ada dalil. Apa dalil wujudnya Allah, wujudnya alam? Kalau tidak ada alam ni, apakah Allah tak wujud? Oh, tak juga. Sebab apa? Tidak adanya dalil tidak memberi makna tidak adanya madlul. Kan? Contoh dia, tidak adanya alam bukan berarti Allah tak wujud. Dia tak boleh kita kata dalil wujudnya alam, wujudnya Allah apa? Wujudnya alam. Kita tak boleh kata kalau tidak ada alam berarti tak adalah Allah. Tak boleh. Dalil tu dia tak boleh pusing. Tak semua benda kita boleh pusing balik. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Hadir wal hadirat hafizakumullah. Wajibul wujud. Jadi Allah SWT ini wajibul wujud. Akal kita tak boleh terima Allah jaizul wujud. Wal kidamu, tiada permulaan. Sedia ada. Terjemahan ulama Melayu ulama dia panggil sedia ada. Sedia ada. Wal baqa'u wajibul wujudi wal kidamu. La'ala sawab wal kidamu. Harakat dia mungkin betulkan sikit. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Wal kidamu dan kidam. Kidam ini adalah kewujudan Allah ini bukan dari tiada kepada ada. Sedia ada. Tadi kita dah bahas. Dalil dia apa? Ni tadi kita tak bahas, saya tambah dalil. Kenapa mesti sedia ada? Kalau Allah SWT itu adalah dari tiada kepada ada, nescaya Allah SWT ini makhluk, hadis, benda baru. Benda baru ini perlu kepada zat lain yang mewujudkannya. Bagaimana mungkin? Dia Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Berarti dia mesti qadim lah. Kan? Ini namanya dalil akli. Oh Ustaz, dia ada Tuhan lain yang menciptanya. Ada Tuhan lain yang menciptanya. Tuhan ni ada Tuhan lain yang menciptanya. Tuhan ni ada menciptanya. Ini namanya tasalsul, rantaian ke belakang yang tiada penghabisan. Benda tu baru semua, tapi tidak ada penghabisan. Akal tak boleh terima, tuan-tuan. Akal tak boleh terima. Oh Ustaz, bukan. Alam ini qadim. Allah tu qadim. Dua-duanya qadim. Maksud dia apa? Allah cipta alam. Tapi alam ni adanya Allah. Cipta Allah. Mana boleh macam tu? Dah tak betul. Tu namanya daur. Yang mana satu paling dahulu? Telur ayam atau ayam? Ya, telur ayam atau ayam? Mana boleh? Bukan telur ayam. Ayam memang datang di telur, Ustaz. Telur tu kan dia datang di ayam yang lain, Ustaz. Bukan tu. Ini saya kata. Ini telur, ini ayam. Sama-sama. Telur, ayam. Mana satu ni? Yang ni datang dulu ke yang ni? Yang ni melahirkan ini melahirkan ini. Dua-dua antara dua ni. Mana boleh? Ini namanya tak masuk akal, betul? Tak masuk akal. Macam mana ni nak melahirkan ni bila ini yang terdahulu kena lahirkan ni, tapi ni takkan dapat melahirkan ni. Stres kita ni. Ini namanya daur. Mustahil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So hati-hati lah. Inti dia, Allah qadim. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Betul ke tidak, tuan-tuan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey.
Wal baqai, dan kekal, tiada kesudahan. Allah SWT ini kekal. Kalau Allah tak kekal, tuan-tuan, dia akan sirna, betul? Dia akan sirna. Kalau Allah tidak kekal, itu namanya sirna. Takkanlah Tuhan boleh sirna, dia yang menciptakan segala sesuatu, tuan-tuan. Tuhan berarti boleh kalah dengan zaman, dia yang cipta zaman. Tuhan berarti dia boleh kalah dengan tempat, dia yang menciptakan tempat. Tuhan dia boleh kalah dengan makhluk, dia yang ciptakan makhluk. Mana boleh? Tuhan Maha Kuasa, dia kekal abadi. Betul? Ini dia hadir wal hadra hafizakumullah. Wa tajibu lahul qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu. Ni. Wa tajibu lahu, dan wajib baginya juga. Wa tajibu, dan wajib, wajib akli. Wajib akli. Akal tak boleh terima Allah tidak bersifat dengan sifat ini. Wa tajibu, dan wajib baginya juga lahul kudrah, sifat kudrah. Bagi Allah SWT sifat kudrah, iaitu apa? Sifat maha kuasa. Tapi dia tak sebut mukhalafatuhu ta'ala li khalqihi, tak ada. Tertinggal. La ilaha illallah. Sorry, tertinggal. Bahaya macam dia. Mukhalifun li khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyalahi makhluknya. Allah SWT juga menyalahi makhluknya. Menyalahi itu bahasa Melayu lama. Mukhalafah, menyalahi. Li khalqihi, bagi makhluknya. Makhluk ini adalah segala, iaitu segala-gala perkara yang baru ini adalah makhluk Allah. Allah SWT berbeza pada zatnya, pada sifatnya, dan pada af'alnya. Ini kita dah terangkan tadi. Mukhalifun li khalqihi, qaimun bi nafsihi, dan berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Ini kita dah syarahkan tadi. Allah SWT bukanlah sifat yang berdiri yang perlu kepada zat. Kerana sifat tidak mungkin bersifat dengan sifat ma'ani. Akan tapi Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Ghaniyun anil mahalli wal mukhassisi. Tafsiran kepada qaimun binafsihi. Allah SWT itu maha kaya. Maha kaya, tidak berhajatlah maksudnya. Maha kaya dari mahal. Mahal itu adalah zat. Mahal itu adalah, iaitu zat untuk ia boleh berdiri atasnya. Sifatlah yang berdiri atasnya. Itu masuk mahal. Mahallun. Wal mukhassisi, dan mukhassis, penentu. Allah tidak berhajat kepada, iaitu apa? Berhajat kepada perkara lain untuk determine. Sebab itu ahli sunnah kata, kita masuk syurga bukan kerana ibadah kita. Kita masuk syurga kerana iradah dan kehendak Allah. Jadi bila kita beribadat, banyak pahala macam mana, kalau Allah tak nak masukkan kita dalam syurga, kita tak masuk dah. Tapi bukan berarti kita tinggalkan je lah, tak payah solat. Sebab Allah dah berfirman, tanda orang yang ahli syurga rajin solat. Kita pula nak jeopardize, kita nak serahkan takdir Allah menentukan kita tak nak solat. Mana tahu Allah masukkan kita dalam syurga. Nampaknya rasanya lah kan. Kalau Allah dah bagi tahu tanda-tanda ahli syurga macam mana, dan api neraka, ahli neraka macam mana, takkan kita nak jadi cuba-cuba ahli neraka? Na'udzubillah min zalik. Sebab itu, kerana kita tidak tahu itu, kita lakukan. Harapan kita termasuk
ahli syurga. Kalaulah manusia menentukan nasibnya, seolah-olah Allah SWT ini kena kudrah, dia terpaksa. Dia nak masuk syurga ke neraka, ni terpaksa masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia solat, dia rajin. Padahal aku tak nak, tapi terpaksa aku masukkan sebab dia dah cukup KPI. Tak bolehlah macam tu. Allah SWT, he do whatever he likes. Yaf'alu man yasha. Faham tuan-tuan puan? Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan dia juga Allah SWT itu Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Ni yang saya sebut tadilah. Tadi rasa dah syarah dah kan. Apa itu Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada af'alnya. Esa pada zatnya, Esa pada sifat dan Esa pada af'alnya. Wa tajibu lahul qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru. Dan wajib baginya, wajib bagi Allah juga bersifat dengan sifat kekuasaan, sifat kekuasaan ini adalah sifat yang berdiri pada zat yang dengannya ia mewujudkan atau meniadakan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nama sifat kudrah, sifat kuasa. Kekuasaan. Jadi Allah SWT mewujudkan alam ini dengan sifat kudrahnya. Wal iradatu dan kehendak. Apa kehendak? Sifat kehendak, Allah berkehendak. Jadi tuan-tuan ada di sini kerana Allah nak. Tuan-tuan tidak ada di sini kerana Allah yang nak. Kehendak Allah. Kalau Allah tak nak, tak adalah kita di sini. Kita bersyukur atas takdirnya. Sebab itu ulama tasawuf, contoh dia Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari, beliau ada kitab nama dia At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Dalam kitab itu dia tulis tentang macam mana kita ini ingin letak dalam hati kita, iman kita, kita serahkan kepada Allah segala sesuatu, kita usaha, tapi kita tahu ini semua adalah anugerah Allah. Sehingga kan dia ingin ada rasa sifat mentadbir alam ini dalam diri kita sendiri. Sampai macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nama Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, murid kepada Abul Abbas Al-Mursi. Ini kitab dia yang mengarang kitab, nama dia Hikam. Hikam pun sama. Sifat kehendak. Wal ilmu dan maha mengetahui, wal hayatu dan kehidupan. Jadi Allah SWT yang bersifat dengan sifat hayat, hidup. Wasam'u dan sama', wal basaru dan basar. Wa kaunuhu qadiran. Wa kaunuhu qadiran. Wa kaunuhu qadiran. Wa muridan, wa aliman, wa hayyan, wa sami'an, wa basiran, wa mutakalliman. Begitu juga wajib baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, berkeadaan maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha pendengar, maha pelihat dan maha berkata-kata. Ini sifat maknawiyah. Apakah sifat maknawiyah? Dia nak kata macam ni. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat kudrah, kuasa.
Tapi menurut pandangan golongan ini, dia panggil Nadhariyatul Ahwal, dia menilai pandangan bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat kudrah, tapi kita tak sabitkan dia dalam keadaan kudrah, dalam keadaan kuasa, nescaya nanti kita akan kata dia ini iaitu ada sifat kudrah, belum tentu dia dalam keadaan qadiran. Contoh dia, orang yang dapat melihat tapi tidur. Koma ada sifat lihat? Ada. Koma tidur lihat tak? Tak ada kan? Tak nampak. Kita normal. Contoh dia, kita lihat. Kita tidur, kita tak lihat dah. Ada batas dia. Takkanlah nanti kalau kita tak letak kaunuhu ta'ala qadiran, orang akan kata Allah SWT ada sifat kudrah, tapi mungkin dia tidak dalam keadaan qadiran, dalam keadaan berkuasa. Maka mereka pun meletakkanlah sifat tersebut sebagai salah satu sifat. Sifat kudrah itu sifat ma'ani, kaunuhu qadiran sifat ma'nawiyah. So dia sabitkan sifat kaunuhu ta'ala qadiran. Ini nama dia yang dipanggil dengan ma'nawiyah. Tapi ada ulama dia kata tak perlu. Tak perlu kerana Allah SWT qadim, sifat dia qadim. Kalau dia dah maha melihat, dia sentiasa melihatlah. Dia maha mendengar, sentiasa mendengarlah. Maha mengetahui, sentiasa mengetahuilah. Ini yang paling tahqiq menurut Imam Sanusi adalah pendapat kedua. Dan ini tidak ada dalam kitab Sughra. Sebab itu pendapat muktamad dia. Tapi disebut yang lain sebagai pengenalan kepada intah semua. Kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Maha pendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Yang tak khilafnya, siapa berkeadaan percaya bahawa Allah tidak dalam keadaan kuasa, boleh kena jatuh ke dalam kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Terus, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sekarang kita masuk sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yastahilu wa yastahilu alaihi jalla wa aza al-adamu wal huduthu wa turu'ul adabi wa mumasalatu lil hawadis wal iftiqaru ilal mahalli wal mukhassisi wal syariku. Ini sifat mustahil. Akal tak boleh terima Allah SWT bersifat dengan sifat ini. Wa yastahilu, dan mustahil ke atas Allah, ke atasnya bersifat dengan sifat ketiadaan, mustahil. Kebaharuan, dari tiada kepada ada, mustahil. Wa turu'ul adami, dan kedatangan ketiadaan, boleh menerima binasa. Wal mumasalatu lil hawadis, bersamaan dengan yang baharu. Maksud dia sama, persamaan, bukan bersamaan. Iaitu dia adalah sama. Mustahil dia itu sama dengan makhluk, tu maksud dia. Ada persamaan dengan makhluk, bukan bersamaan. Ada persamaan dengan makhluk. Wal iftiqaru ilal mahalli wal mukhassisi wal syariki. Dan apa? Memerlukan kepada mahal, tempat, dan mukhassis, dan al-mukhassis, dan bersekutu. Mustahil. Wa kadza yastahilu alaihi jalla wa azza. Sebagaimana mustahil juga ke atasnya, ke atas Allah azza wa jalla, bersifat dengan sifat lamah, ajzu wal karahah, keterpaksaan, wal jahlu, kejahilan, wal mautu, dan kematian, was samamu, dan ketulian, wal ama, dan kebutaan, wal abkamu, dan kebisuan. Ini adalah sifat mustahil. Mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah dan lain-lain. Akal tak boleh terima. Macam mana kita nak sembah Tuhan yang lemah,
Macam mana kita nak sembah Tuhan tapi dia apa yang dia nak pun dia tak boleh buat? Taklah. Allah SWT Maha mencipta dan menjadikan segalanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yastahilu alaihi jalla wa azza. Perkara yang harus bagi Allah. Sekarang kita masuk jaiz. Jaiz ini adalah sifat harus. Akal kata boleh ada, boleh tak ada. Itu. Akal kata boleh ada, boleh tidak ada. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jaiz, harus bagi Allah Subhanahu wa taala pada haknya, pada hak Allah Subhanahu wa taala, fi'lu kulli mumkinin, melakukan perkara mungkin. Okey, perkara mungkin ni suatu perkara yang boleh ada dan boleh tidak ada dari sudut hukum akal. Harus bagi hak Allah Ta'ala fi'lu kulli mumkinin, melakukan perkara segala perkara mungkin, au tarkuhu, atau meninggalkannya, meninggalkan perkara mungkin. Contohnya mungkin bagi Allah menciptakan alam, mungkin juga bagi Allah untuk tidak menciptakan alam. Betul. Jadi alam ni boleh ada, boleh tak ada. Tapi ustaz, kenapa alam ni wujud? Berarti Allah nak alam ni wujud. Mungkin bagi kalian semua. Kalau Allah nak masukkan syurga, wajib ke Allah masukkan kita semua dalam syurga? Tak wajib. Tapi kalau Allah berkehendak untuk masukkan dalam syurga, maka masuklah kita dalam syurga. Berarti sifat jaiz Allah harus bagi Allah untuk menentukan siapa pun dari kalangan makhluknya untuk masuk syurga atau neraka. Na'udzubillah min zalik kalau masuk neraka. Kita yang tak larat. Bak kata, siapa nama dia? Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Jadi ilahi lastuhi, oh Tuhanku, aku bukanlah ahli firdaus. Sebab kita iktiraf sebaik-baik kita lah masih ada penyakit hati. Betul? Masih ada penyakit sombong, masih ada penyakit kedekut, bakhil, masih ada penyakit, macam-macam penyakit. Ni manusia. Memang Allah suruh kita bersihkan. Kita tak nak bersihkan hati. Kenapa tak nak bersihkan hati? Bid'ah Ustaz, Rasul tak buat. Taklah. Bersihkan hati ini benda yang fardu ain. Tasawuf ini fardu ain. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Sebaik-baik kita ni masih ada penyakit hati. Kira-kira layak ke kita nak masuk syurga dengan penyakit-penyakit hati yang kita masih ada tu? Soalan dia. Tapi kita juga tahu wala aqwa ala naril jahimi, wala aqwa, aku tak mampu ala naril jahimi, untuk menanggung neraka jahanam. Maka cara satu-satunya cara, faham li taubatan, fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Fahabli taubatan, berikanlah aku taubat, waghfir zunubi, dan ampunilah dosaku ya Allah. Yang kita nak taubatlah kan, itu inti syair tersebut. Fa innaka ghafiru, kerana sesungguh engkau wahai Allah adalah ghafirudz dzunubi, yang mengampuni dosa-dosa. Betul ke tidak? Kita kalau nak tahu para sahabat dulu ibadah dia macam mana, zaman sekarang ni kita tak ada. Kita ni Allahu Akbar, cantiknya masjid ni ya.
Berapalah demo duk habis bina masjid ni, kan? Ni. Betul ke tidak? Ni zaman hari ni. Bukan tuan-tuan. Saya pun kadang. Oi, macam-macam. Allahu Akbar. Lemah ada kelas lepas ni lah. Kan? Alamak ni nak kena ni lah. Oi, dah keluar macam-macam lah. List. Kalau puan-puan ni. Nanti nak pergi pasar malam ni nak beli apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, dah 7. Semua list dah keluar dah. Macam mana? Ini kita manusia. Jadi kita tahu harus bagi Allah untuk masukkan kita ke mana pun yang dia kehendaki. So kita mohonlah doa. Allah bagi kita taubat. Walaupun kita, it's not everything has to be like one. No. Semua itu tergantung Allah, betul. So tawakal Allah, kita buat sekadar yang mampu, semaksimum mungkin. Apa yang jadi Allah SWT a'lam minna. Betul. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah boleh ciptakan, boleh masuk kita dalam syurga, masuk kita dalam neraka, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam mufidah tadi dia tak ada dalil sikit pun tak ada. Saya hanya terangkan sikit-sikit je tadi. Ni baru masuk dalil bagi sifat-sifat wajib bagi Allah Taala. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala. Dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah huduthul alam, barunya alam. Jadi dalil Allah SWT ini wujud adalah hudusnya alam. Sebab apa? Alam ini dari tiada kepada ada. Apa maksud hudus? Baharu. Kenapa dia baharu? Tengoklah alam ni. Hari tu ada gunung. Gunung dah kena katuk. Hari tu ada pokok, ada hutan. Habis dah ditebang. Berarti alam ni berubah tak? Berubah lah. Alam ini boleh berubah, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Benda yang boleh berubah ini adalah benda yang baharu. Dari tiada kepada ada. Setiap benda yang baru mesti ada zat yang menjadikannya, pencipta. Siapa lagi kalau bukan Allah? Tentulah pencipta dia adalah Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Walau lam yakun qadiman lakana hadithan. Jika dia tidak qadim, maka dia ialah baharu. Jadi kalau Allah SWT tidak bersifat qadim, nescaya Allah Subhanahu wa taala itu baru. Bagaimana mungkin? Allah SWT ini yang mencipta segalanya. Kalau dia baru, berarti ada yang lain yang menciptakannya. Kalau dia itu baru, ada yang lain menciptakannya. Tak boleh lah. Allah SWT ini mesti qadim. Kan? Sedia ada. Sebab kalau makhluk baru dia diciptakan. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Walau lam yakun baqiyan lakana fatiyan. Banyaknya lagi. Buku apa dah ni? Uish, boleh ke tak ni? Risau saya. Walau lam yakun baqiyan lakana faniyan. Jika dia tidak maha kekal, maka dia adalah yang binasa. Jadi kalau Allah SWT tidak bersifat baqa', berarti dia ini yang akan binasa. Takkan Allah yang akan binasa. Walau lam yakun mukhalifan li khalqihi lakana mislahum. Jika dia tidak menyalahi makhluknya, maka nescaya dia menyamai mereka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi takkan Allah SWT ni sama dengan makhluk, mestilah berbeza. Lau lam yakun mukhalifan li khalqin lakana mislahum. Walau lam yakun qa'iman bi nafsihi lahtaja ilal mahalli wal mukhassisi. Jika dia tidak maha kekal wujudnya dengan dirinya sendiri, maka pastilah dia memerlukan kepada mahal, iaitu tempat. Tempat
tempelan untuk terus wujud, iaitu zat. Dan kepada mukhassis yang menentu atau penentu. Walau iftaqara ila mahallin lakana sifatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia memerlukan kepada zat, kepada mahal, nescaya dia itu adalah sifat. Bagaimana mungkin? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifat dengan sifat ma'ani. Walau yahtaja ila mukhassisin lakana hadithan. Jika Allah memerlukan kepada mukhassis, zat yang menentukan, nescaya dia baharu. Takkanlah Allah SWT ini makhluk baru. Walau lam yakun wahidan lakana makhuran wa huwal qahiru fawqa ibadih. Walau lam yakun wahidan lakana makhuran wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jika dia tidak maha esa, kalau dia tidak maha esa, nescaya dia didominasi. Manut didominasi berarti ada Tuhan lain yang boleh menentukan dia. Mustahil lah. Dia didominasi lah. Nescaya dia didominasi. Sedangkan dialah yang menguasai atas para hamba-Nya. Jadi dialah yang mencipta segala-galanya. Kenapa pula dia pula yang didominasi? Tak. Dia yang sepatutnya dominate, dia Tuhan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Walau lam tajib lahu ta'ala al-qudrah wal iradah wal ilmu wal hayatu lama kana syai'un min khalqihi. Jika tidak wajibnya, kalau Allah SWT ini tidak bersifat dengan sifat kekuasaan, kehendak, pengetahuan dan kehidupan, nescaya tiadalah suatu daripada makhluknya. Nescaya tidak adalah. Tiadalah sesuatu daripada makhluknya. Kalau tak wajib bagi Allah sifat kudrah, iradah, ilmu dan hayat, lama kana syai'un min khalqihi. Tak adalah makhluk ni. Kerana Allah ini maha mengetahui, Allah ini maha berkehendak, Allah ini maha berkuasa. Diciptakan alam ni dari tiada kepada ada. Diciptakan bandar ni dari tiada kepada ada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi jika tidak wajib baginya bersifat dengan kekuasaan, kehendak, pengetahuan dan kehidupan, nescaya tiadalah sesuatu daripada makhluknya. Itu maksud dia. Walau lam yattasif bisam'i walau lam yattasif bisam'i wal basari wal kalami lakana naqisan ta'ala Allahu an dzalika 'ulwan kabira. Jika dia tidak bersifat dengan sifat mendengar, wal basari dan sifat lihat, wal kalami dan sifat kalam, nescaya lakana naqisan, nescaya lah dia serba kekurangan. Allah SWT ni serba kekurangan. Ta'ala Allahu an dzalika 'ulwan kabira. Iaitu maha tinggi Allah yang demikian itu dengan ketinggian yang besar, kebesaran. Maksud dia apa? Kalau Allah tidak maha mendengar, berarti Allah pekak. Kalau Allah tidak maha melihat, berarti Allah buta. Kalau Allah SWT tidak kalam, berarti Allah itu bisu. Mustahil kan? Tentulah Allah ini disifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini maksud dia. Lau lam yattasif bisam'i lakana ta'ala Allahu an dzalika 'ulwan kabira, lakana naqisan. Mustahil Allah SWT itu naqis. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Walau lam yakun fi'lul mumkinati wa tarkuha jaizan lanqalabatil haqa'iq wa qalbul haqa'iq mustahilun. Jika melakukan al-mumkinat dan meninggalkannya itu tidak boleh bagi Allah, nescaya akan berubah hakikat-hakikat, sedangkan perubahan hakikat itu mustahil.
Jadi maksudnya apa? Kalaulah kita kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan perkara ini menjadi wajib, menciptakan tu wajib, Allah kena. Ini namanya merubah haqaiq. Merubah haqaiq itu adalah termasuk mustahil, perkara yang tak boleh diterima oleh akal. Diri wal hadra hafizakumullah. Okey, bahagian kenabian pukul 11.58 dah. Sekian 15 minit. Berapa page lagi? 19. Okey, sempat. Insya-Allah. Bahagian kenabian sekarang tuan-tuan. Perkara yang wajib dan mustahil bagi para rasul alaihimussalam. Wa ammar rusulu. Adapun rasul alaihimussalatu wassalam, fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wat tabligh. Adapun para rasul, salawat dan salam adalah dan atas mereka, maka wajib pada hak mereka bersifat benar, amanah dan penyampai, tabligh. Penyampaian iaitu tabligh. Amanah, sidik itu benar, sesuai dengan realiti dan lain-lain. Amanah, tidak melakukan sesuatu menyalahi dari apa yang disampaikan, maksud apa yang pada kita. Ni hadiri wal hadrat hafizakumullah. Tabligh iaitu menyampaikan ilmu tersebut. Iaitu dia ini mendapatkan wahyu, dia sampaikan kepada kita, para anbiya dan rasul, iaitu tabligh. Wa yastahilu alaihimul kadhib wal khiyanatu wal kitman. Mustahil ke atas mereka dusta, khianat dan penyembunyian. Mustahil. Mustahil atas mereka itu berdusta. Jadi tak mungkin para nabi ini berdusta. Berkhianat dengan cara membuat perkara yang dilarang oleh Allah atau yang makruh maupun khilaful aula. Al-kadhib iaitu berdusta, wal khianatu dan khianat, wa kitmanu dan menyembunyikan. Jadi mustahil para rasul ini menyembunyikan. Lalu perkara yang harus bagi para rasul, apakah yang harus? Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma yajuzu fi haqqi sairil bashar. Lakin mimma la yuaddi ila naqsi fi maratibihim al-aliyah kal maradi wa nahwihi. Boleh bagi hak mereka selawat dan salam ke atas mereka apa yang boleh bagi hak manusia lain. Apa yang boleh bagi hak manusia lain. Ini sifat jaiz. Jadi para nabi ini macam kita juga dari segi urusan al-aradu al-bashari. Dipanggil dengan al-a'rad al-bashariyah sahaja. Tapi dia lebih tinggi dalam banyak hal. So dia bukanlah manusia-manusia biasa. Jangan sangka bahawa Nabi SAW ni macam manusia biasa. Sebab itu kita tak boleh menganggap bahawa tak ada bezanya lah. Semua Nabi sama. Tak, ada beza-beza dia. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Sedangkan afdalu khalqillah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yajuzu fi haqqi sairi rasul. Nabi-nabi yang lain bekerja, nabi lain ada isteri, ada anak, kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Samalah dengan Nabi Muhammad SAW. Ma yajuzu fi haqqi sairil bashar. Lakin mimma la yuaddi ila naqsi fi maratibihimul aliyah. Tapi dia adalah perkara yang tidak dapat membawa kepada mengurangkan derajat mereka yang tinggi, kal maradi seperti sakit,
wa nahwihi dan sebagainya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalil-dalil sifat wajib para rasul. Tadi kita dah sebut sifat Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalil dia. Sekarang apakah, dan kita dah sebut sifat-sifat para nabi, tapi kita belum bahas tentang dalil dia. Apakah dalil sifat wajib bagi para rasul? Yaitu wadalilu ala sidqihim. Adapun dalil para rasul itu benar. Al-mu'jizatu mu'jizat. Jadi contoh dia senang je. Jadi zaman dululah, bukan zaman sekarang. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Aku adalah Nabi. Kan, contoh dia. Apa bukti kau Nabi? Ni gunung ni hilang. Memang hilang betul-betul. Contoh dia. Terus kelip mata. Hilang. Contoh dia. Ni nama dia mu'jizat. Tapi kalau sekarang, tak boleh lah. Kalau ada, dia jatuh kufur. Sebab nama dapat Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Walau lam yakunu umana'a lakanu khainin. Jika mereka bukan orang-orang yang amanah, nescayalah mereka orang-orang yang khianat. Maksud dia apa? Perkara itu mustahil. Kerana Allah SWT mengutus para rasul yang khianat, kerana itu menyebabkan manusia tidak mampu mencontohi mereka. Mustahil yang demikian itu kerana ianya membawa kepada Allah melakukan perkara yang sia-sia, dan itu suatu kemustahilan. Walau lam yakun umana'an lakanu khainin. Lebih tepatnya, kalaulah para nabi ini tidak memiliki sifat amanah, nescaya mereka ini semua orang yang berbuat khianat. Kan mustahil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lau lam yuballighu lakanu katimin. Dan jika mereka tidak menyampaikan wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan, nescaya mereka para penyembunyi wahyu tersebut. Wa dzalika muhalun. Dijawab yang demikian itu adalah mustahil. Wallahu alam. Terus. Dalil perkara yang boleh bagi para rasul. Sekarang membahas tentang sifat jaiz. Sifat jaiz ni adalah sifat harus bagi para rasul. Wa dalilu jawazil a'radi alaihim musyahadatu wuqu'iha bihim li ahli zamanihim wa nukilat ilaina bitawatur. Ini dia. Iaitu dalil harusnya bolehnya berlaku kebaharuan kemanusiaan. Iaitu musyahadatu wuqu'iyah. Ke atas mereka, iaitu disaksikan. Dilihat oleh para sahabat. Benda itu berlaku kepada mereka. Di ahli zamanihi, bagi orang yang hidup sezaman dengan para nabi. Dia mekabur sampai sekarang. Wa nukilat ilaina bitawatur. Dan hadis-hadis itu, perbahasan itu semua dah dinukilkan kepada kita bitawaturi dengan jalan tawatur. Tawatur itu adalah mutawatir. Yang tidak dapat disangkalkan kebenarannya. Jumlah dia berapa? Macam-macam. Ini adalah tawatur. Al-Quran itu tawatur. Kan? Mutawatir. Orang yang melanggar tawatur, yang melawan tawatur adalah boleh bahaya. Wabillahi taufiq. Dah wabillahi taufiq. Dah habis dah. Ingat tadi banyak lagi. Okey, betul-betul. La rabba ghairahu wa la ma'buda siwahu. Dan dengan Allah lah petunjuk yang mana tiada Rabb selainnya dan tiada yang disembah selainnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat. Ahli keluarga dan para sahabat.
sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam. Kamulat bihamdillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sempurnalah risalah ini dengan kepujian Allah. Wa sallallahu, selawat Allah atas penghulu kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dah khatam kitab kedua. Nanti insya-Allah sanad kita bagi pada sesi akhir. Setelah khatam surah. InsyaAllah. Kalau dah khatam surah, kita akan bagi pada sesi akhir. Ada soalan? Dah 12.9 minit. Diorang kata berhenti 12.15. Sebab 12.20 dah zuhur. Awal zuhur. Aduh. Hanya soalan dah boring nak jawab. Apakah hukum seseorang beriktikad Allah berada di langit? Jawapan dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Iktikad seorang Allah berada di atas langit dengan maksud tahayyus, berada di atas langit dengan maksud ada di atas langit, itu berarti melazimkan Allah ini bertempat. Padahal tempat ni Allah yang ciptakan. Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi hukum ni Allah boleh terpesong lah. Oh, banyaknya. Okey. Bitaufiq wan najah. Jadi Allah berada di atas langit ini berarti akan melazimkan tempat bagi Allah. Menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, ini adalah akidah yang menyeleweng, inhiraf. Tapi kesalahan dia kerana salah faham teks. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa, difahamkan Allah atas langit. Ada ke dalil Allah atas langit? Ada, Ustaz. Tu Ar-Rahmanu ala arsyis tawa tu kita dah jawab. Dia bawa hadis yang baru pula. Kan? Dia kata hadis tersebut iaitu ketika Jariyah ditanya, "Aina Allah?" Dia tunjuk ke atas langit, dia kata Allah fis sama. Dia kata ini dalil Allah atas langit. Ulama menjelaskan itu bukan Allah fis sama. Dia bila ditanya aina Allah tu, dia nak tahu dia ni mukminat atau tidak. Kalau dia penyembah berhala, dia akan tunjuk ke berhala. Tapi sebab dia bisu, dia tunjuk ke atas, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah ada di atas. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kalau kita menaiki gunung yang paling tinggi, maka kita akan semakin dekat dengan kedudukan Allah. Tak adalah Oh, mana saya pun tak tahu benda ni tak betul loh. Allah. Okey. Bagaimana pula mereka iktikad Allah ada tangan tapi tidak mahu memanjangkan maksud tangan tu bagaimana? Kalau dia terjemah bahasa sahaja, Allah ini ada tangan, apa maksud tangan tak tahu. Khilaf. Ada ulama dia sesatkan kerana ayat mutasyabihat tidak boleh diterjemahkan kepada bahasa selain Arab kerana akan menimbulkan persangkaan bahawa itu adalah makna dia. Ada tafwid menyerahkan makna dia. So terjemah pun tak boleh. Ada yang kata macam tu dalam kitab Al-Milal wan Nihal oleh Syekh Syahrastani. Ada pada saya, kalau tanya kepada saya, tergantung terjemahan. Kalau bahasa yang dia guna tu mengiktiraf benda itu termasuk metafora, ada ruang metafora, kita tak boleh nak terus hukum, tak boleh. Terjemahan dan tafsir bahasa Melayu yang pertama di dunia. Bahasa Melayu. Nama dia Turjumanul Mustafid.
Dia terjemahkan yadullahi faqa aidihim dan lain-lain ayat mutasyabihat dengan makna. Yadun iaitu tangan. Tangan Allah lebih tinggi daripada tangan makhluk. Cuma dia bagi makna bila diterjemah macam tu kita boleh fahamlah. Bukan boleh terjemahan seperti itu, tapi secara dalam bahasa bila sebut tangan dalam bahasa Melayu juga boleh bermaksud kuasa. Contoh dia, Melaka jatuh di tangan Portugis. Takkan Melaka jatuh tangan Portugis, mati Portugis tu. Kita kata itu majaz. Dalam bahasa tu ada makna yang sahih. Boleh lah bagi saya. Sebab apa? Istinadnya kepada terjemahan ulama Melayu yang dulu. Tapi dia maksudkan dia adalah boleh jadi majaz, hakikat atau majaz, atau boleh dijadikan takwil dan lain-lain. Ada makna yang boleh takwil. So itu jawapan dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kalau dia kata Allah ada tangan dengan makna jawarih, anggota, di sinilah di mana dia melakukan kesalahan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah dah pukul 12.15. 15 minit lagi kita dah nak solat kan. Nak kena betulkan tempat ni. Soalan? Boleh. Sambung lepas zuhur lah. Wow. Banyak ni. Ustaz, macam ni boleh berhenti sekejap ke? Berhenti untuk solat zuhur dulu? Atau jawab dulu? Saya sebut sikit je ni. Terdapat golongan yang macam mana? Berhenti dulu. Azan pukul apa? Dalam 12.26 26. Saya tanya satu soalan sekejap. Okey. Terdapat golongan yang tidak bergantung dengan satu mazhab sahaja tanpa sebab yang kukuh. Sebab yang kukuh tu saya tutup dululah. Apakah pendapat Ustaz terhadap situasi ini? Dia macam ni. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahla zikri di dalam agama ni, nak jadi mujtahid ni, dia kena kumpulkan banyak syarat. Minimum hafal hadis 200,000 hadis. Kita Arba'in Nawawi pun ada yang tak hafal lagi. Betul. So tak payah nak perasan nak jadi mujtahid. So kena pegang mazhab. Nak pegang siapa Ustaz? Jangan pegang Google. Jangan pegang orang yang bukan mujtahid. Kita pegang ulama lah, ulama yang kita cinta. Al ulama warathatul anbiya. Ini yang patut kita pegang. Boleh tak bukan kepada satu mazhab? Kalau tak satu mazhab ni pusing pening kepala tuan-tuan. Saya bagi contohlah. Kalau tak pegang pada satu mazhab. Saya nak ikut mazhab Hanafi. Kahwin tak payah pakai wali. Saya nak ikut mazhab Maliki. Kahwin tak payah pakai saksi. Gabung jadi satu, kahwin tak ada wali, tak ada saksi. Sah ke tak sah macam tu? Berani tak? Tak berani pula. Lah kata nak mudah kan susah. Kita nak fikih mudah. Fikih mudah kenapa nak susah-susah kan? Nak kahwin disuka sama suka dah baik. Bagilah kahwin. Tak boleh, ada peraturan dia, ada wali, ada saksi, betul. Negara ni ada ni. So kita pegang satu mazhab sebab apa? Takut terjadinya qaulun tsalits yang bahaya, ihdatsu qaulin tsalits yang boleh menyebabkan kharqul ijma'. Sebab itu kita kena ada satu mazhab. Tapi bila kita bermazhab satu mazhab bukan berarti semuanya 100% kita ikut, tak boleh keluar langsung. Tak. Orang tak jumut macam tu lah. Ulama mazhab Syafi'i yang bermazhab Syafi'i juga memandang luas situasi ini. Dalam banyak hal dia bagi contoh, dia bagi alternatif dalam keadaan susah. Ada kaedah dia, bukan tak ada kaedah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kaedah inilah yang telah dibina oleh jabatan-jabatan mufti untuk memastikan ijtihad itu sesuai dengan yang diperlukan. Kan? Betul hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah perkara